Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua bersama saya Cikgu Ana Azman dalam tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu 4.3 hidangan berasaskan ikan dan kerang-kerangan bagi sajian timur dan barat. Baik, berikut ialah standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah: pertama, murid dapat mengklasifikasikan dua jenis ikan dan dua jenis kerang-kerangan dan memberi contoh. Yang kedua, murid dapat menerangkan 3 pemilihan ikan dan kerang-kerangan yang berkualiti. Dan ketiga ialah murid dapat menerangkan 3 prosedur penyimpanan ikan dan kerang-kerangan. Baik, kita lihat apakah yang kandungan dalam ikan dan kerang-kerangan. Baik, ikan dan kerang-kerangan mengandungi air, protein, lemak dan sedikit garam mineral, iaitu kalsium, fosforus, ferrum, zinc, iodine, magnesium dan kalium, dan sedikit vitamin D dan B12. Baik, berikut ialah ciri-ciri ikan dan kerang-kerangan. Baik, kita lihat ciri-ciri yang pertama, iaitu isi dia lembut, masak dalam masa yang singkat walaupun suhu yang rendah, dia tak macam daging. Baik, ikan dan kerang-kerangan yang telah dimasak perlu dikendalikan dengan berhati-hati supaya ikan dan kerang-kerangan ini tidak pecah. Dia lembut, isi dia lembut. Baik, ciri yang terakhir ialah isi ikan dan kerang-kerangan ni dia boleh menjadi pejar sekiranya kita letakkan asid seperti jus lemon ke atas daging ikan atau kerang-kerangan. Baik, kita lihat tajuk pertama. Kita ambil ikan ni. Okey, baik, berikut adalah gambar ikan. Okey, ini adalah gambar ikan siakap, kalau tak salah saya. Okey, baik, kita lihat bahagian-bahagian yang ada pada ikan. Okey, baik, pertama, ikan ni dia ada mata, dia ada mulut, lepas tu dia ada penutup insang, lepas tu dia ada sirip pectoral, lepas tu dia ada sirip dorsal, sirip pelvic di bawah, lepas tu ada dubur, lepas tu dia ada garisan lateral, garisan di mana badan dia tu dia mempunyai garisan. Lepas tu dia ada sirip ekor ataupun caudal. Okay, lepas tu dia ada sirip anak. Okay, baik, sirip-sirip ni dia membantu ikan dalam pergerakan dia di dalam air. Ada banyak jenis-jenis sirip di sini. Okey, baik, kita lihat dulu jenis-jenis ikan. Okey, baik, ikan ni dia ada 2 jenis, iaitu ikan isi putih dan ikan berminyak, atau fat fish, lean fish. Baik, kita lihat dulu ikan isi putih. Okey, baik, kita lihat gambar di atas ni. Ni ikan merah ni. Okey, baik, jenis ikan yang kurang lemak. Okey, isi ikan putih ni dia kurang lemak. Contoh ikan ni ikan merah, ikan bawal, ikan kurau, ikan bawal putih, bukan bawal hitam. Ikan kurau, ikan senangin, ikan parang dan ikan kod. Okey, baik, isi ikan putih ni dia mudah menjadi kering, sebab disebabkan lemak yang disimpan di dalam hati. Okey, baik, kita lihat ikan berminyak pula. Jenis ikan yang berminyak dia mempunyai banyak lemak lah. Okey, contohnya seperti ikan salmon, ikan tuna, ikan tenggiri dan ikan selang.
Okey, isi ikan berminyak ni dia tak mudah kering seperti ikan putih tadi sebab lemak dia terdapat pada ikan tersebut. Maksudnya pada kulit ikan tersebut lah. Okey, baik. Baik, di sini cikgu ada berikan beberapa contoh ikan isi putih. Mana-mana yang murid-murid yang tak pernah pergi pasar, marilah kita lihat gambar dan nama ikan-ikan ni. Okey, baik. Pertama kita ada ikan bawal putih. Nampak? Ikan bawal putih dengan ikan bawal hitam ni lain ya. Ikan bawal hitam di kategori yang berlemak tadi. Ikan bawal putih maksudnya dia punya kulit putih licin, dia tidak gelap. Baik, ini adalah ikan parang. Nampak kita lihat dia putih lah. Okay, baik, ini adalah ikan merah. Walaupun dia punya kulit berwarna merah, tapi isi dia berwarna putih. Okay, baik, ini adalah contoh ikan senangin. Baik, kita lihat pula contoh ikan berminyak. Okey, yang pertama tu adalah ikan salmon. Okey, ikan salmon ni dia agak mahal biasa kita buat stick kan. Okey, baik, biasa dijual slice ada juga dia jual seko-seko, tapi biasa kita akan beli yang dah dipotong-potong macam ni. Okey, baik, yang kedua ni adalah ikan tenggiri. Nampak kita dia punya kulit gelap. Okey, yang ketiga ni adalah ikan tuna. Biasa kat Malaysia kita kenal sebagai ikan tongkol kan. Okey, baik, yang seterusnya ikan selang. Baik, kalau kita lihat di sini perbezaan yang ketara antara ikan putih dengan ikan berminyak ni, kulit dia pun kita dah tahu ikan berminyak ni kulit dia agak gelap sedikit. Senang saja nak ingat dan bezakan. Baik, berikut adalah cara-cara kita nak memilih ikan yang segar dan berkualiti. Okey, yang pertama kita lihat ikan tersebut mestilah berbau segar dan hanyir. Okey, biasa istilah yang kita pakai pada ikan ni hanyir. Maksudnya hanyir tu bukan busuk, dia memang bau ikan. Okey, yang kedua, daging ikan tersebut mestilah bejal apabila ditekan. Maksudnya bila kita tekan isi ikan tu, dia menganjal balik. Maksudnya kalau kita tekan, dia terus terpesuk ke dalam. Okey, itu dah tak elok lah, maksudnya lembik. Kalau pejal, maksudnya kita tekan dan dia memantul balik. Itu pejal. Okey, baik, isi ikan, insang ikan mestilah merah cerah. Jangan yang dah pucat lah. Okey, mata ikan mestilah menonjol dan bersinar. Maksudnya ikan mata dia tidak merah dan sebagainya lah. Okey, bagi ikan yang tiada sisik, maksudnya yang tak ada sisik, kulit dia mesti lembab, licin dan berkilat. Okey, ikan ni tak semua yang ada sisik. Baik, tapi bagi ikan yang bersisik pula, sisiknya mestilah melekat dan tidak berkilat. Okey, baik, berikutnya kita lihat cara penyimpanan ikan yang betul. Baik, untuk menyimpan ikan dalam satu tempoh masa yang lama ataupun kita nak simpan dia dalam peti sejuk beku, ikan tersebut mestilah perlu dibersihkan terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab terdapat bakteria pada sisik-sisik di dalam ikan. Dia akan terus membiak kalau kita tidak bersihkan, dan dia cepat akan bertindak balas pada tisu badan ikan yang telah mati. Okey, baik, sekiranya kita tidak menyimpan dalam satu tempoh masa yang lama, maksudnya kita nak masak ikan yang disimpan daripada yang suhu tinggi, maksudnya tak masuk dalam peti sejuk beku, perlulah digunakan segera, tidak melebihi 24 jam, maksudnya suhu bilik lah 30 darjah Celsius. Kita tak boleh biarkan dia terlalu lama sebab dia akan
busuk dan rosak. Baik, ikan yang disimpan perlulah dibungkus di dalam beg polytrena atau bekas plastik kedap udara atau kertas timah, supaya bau dia tidak diserap oleh makanan yang lain yang berada di dalam peti sejuk. Baik, kita lihat bahagian yang kedua pula, iaitu kerang-kerangan. Baik, kerang-kerangan terdapat dua jenis, iaitu krustasea dan molluska. Okay, baik, krustasea tu apa? Dia ada beza sedikit. Baik, krustasea ni dia terdiri daripada haiwan laut yang mempunyai ruas berkulit dan kaki. Disambung kepada ruas-ruas tersebut, iaitu udang dan ketam. Baik, kita lihat pula molluska. Molluska ni dia haiwan laut yang hidup di dalam sepasang kulit keras yang boleh dibuka dan ditutup. Okey, contohnya kerang siput, tiram, kupang, lokan, kepah, lala, remis dan belitung. Apa yang bezakan antara dua kerang-kerangan ini ialah dia berkulit keras, cuma yang krustasea ni dia ada kaki. Berbanding dengan molluska, dia tidak ada kaki. Dia ada cengkerang yang boleh terbuka dan tertutup, tapi krustasea dia tak boleh terbuka tertutup. Okay, baik, ni adalah contoh krustasea. Krustasea tadi kita bincangkan, dia terdiri daripada ketam dan udang. Semua jenis ketam, semua jenis udang. Udang lipan. Itu nama ni adalah udang lipan, dan ini udang laut. Baik, ketam, semua jenis ketam lah, ketam batu, ketam nipah, ketam bunga, dan lobster. Okey, baik, ini adalah jenis molluska. Okey, baik, seperti yang kita bincangkan tadi, molluska dia ada kulit yang keras, yang boleh terbuka dan tertutup. Tapi siput sedut ni dia tak terbuka tertutup, dia macam terkeluar dan terkedalam kan. Okey, baik, ini adalah molluska, kepah, udang, ketam, siput. Jadi dapat bezakan, tadi kalau krustasea dia ada kaki, tapi kalau molluska dia tak ada kaki. Okey, macam mana kita nak pilih kerang-kerangan yang baik, yang berkualiti, iaitu mestilah berbau segar dan tidak busuk. Maksudnya dia ada bau tersendiri, tapi dia tidak busuk lah. Bentuknya elok dan tak ada bahagian yang tertanggal atau pecah lah. Kulit udang tidak berubah warna dan masih melekat. Baik, macam mana kita nak simpan kerang-kerangan ni? Baik, sama juga macam ikan tadi, kita perlu bersihkanlah, penyimpanan bersih di dalam peti sejuk dengan segera. Okey, sebab kerang-kerangan ni dia mudah busuk lah. Okey, baik, kerang-kerangan yang masih hidup, macam siput kan, biasa kita beli dia memang hidup. Macam kerang, kadang-kadang dia bergerak-gerak lagi kan, dia terbuka tertutup. Baik, kerang-kerangan yang masih hidup ni kita perlu simpan dia di dalam bekas yang bertutup dengan kain yang lembap di dalam peti sejuk. Kenapa kita perlu simpan di dalam bekas bertutup? Sebab nanti dia akan bergerak, dia akan keluar daripada bekas yang kita simpan tadi. Dan kenapa kita kena menggunakan kain yang lembap? Sebab dia masih hidup, jadi dia perlukan udara. Sebab tu kita kena tutup dia dengan kain yang lembap. Okey, ini adalah dua cara yang mudah macam mana kita nak simpan kerang-kerangan kita. Bagi mengukuhkan kefahaman anda tentang tajuk pembelajaran kita sebentar tadi, sila jawab soalan yang berikut.
Terima kasih menonton video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share kepada rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang dapat menerima manfaat. Sekian, terima kasih.